Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana binti Muhammad Ali beserta rakan saya, Muhammad Alif, akan membentangkan berkenaan dengan leksikal semirip sahabat dan kawan yang dianalisis menggunakan pendekatan korpus. Bagi memulakan pembentangan, saya akan menerangkan mengenai konteks penggunaan leksikal kawan berdasarkan Kamus Dewan. Dalam Kamus Dewan, edisi keempat, kawan mempunyai 8 konteks penggunaan. Yang pertama, kawan digunakan dalam konteks kumpulan binatang atau penjahat ataupun kelompok. Contoh yang diberikan dalam konteks Dewan edisi keempat ialah Panglima Hitam melihat kawan ikan berenang-renang di air jernih. Konteks kedua ialah kawan merujuk kepada sahabat atau teman. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, contoh yang diberikan ialah aku dengan beberapa orang kawan telah mengungsi ke Merbuk. Untuk konteks yang ketiga, kawan digunakan untuk merujuk kepada ahli rumah tangga seperti suami isteri dan teman hidup. Untuk konteks yang keempat pula, kawan digunakan untuk orang yang melakukan sesuatu kerja bersama-sama iaitu terlibat dalam kegiatan, pekerjaan yang sama atau lebih biasa digunakan sebagai kawan sekerja. Untuk konteks yang kelima, bagi leksikal kawan ialah sebagai pemakan ataupun jodoh. Dalam Kamus Dewan edisi keempat, contoh yang diberikan dalam konteks ini ialah kawan sirih apa yang dimakan dengan sirih. Untuk konteks yang keenam, kawan merupakan kata ganti nama diri pertama bagi dialek Johor. Contoh penggunaan dapat dilihat dalam contoh dalam kamus iaitu kawan harap bila ayah kawan pindah rumah nanti, awak boleh tolong. Kawan juga adalah sejenis burung yang nama saintifiknya ialah Labiobarbus currieri dan juga sejenis ikan dengan nama saintifik Anarhinus galeritus carinatus. Seterusnya, kita akan lihat pada konteks penggunaan leksikal sahabat berdasarkan Kamus Dewan, iaitu terdapat dua konteks sahaja. Yang pertama, sahabat merupakan kata sinonim bagi kawan, teman dan taulan. Bagi contoh yang terdapat dalam Kamus Dewan edisi keempat, iaitu daripada banyak seteru, lebih baik banyak sahabat. Bagi konteks yang kedua pula, sahabat adalah pengikut atau murid. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat merupakan pengikut baginda. Tetapi dalam bahasa Melayu, sahabat boleh digunakan untuk merujuk kepada sahabat handai atau kenalan rapat. Contoh-contoh yang terdapat dalam Kamus Dewan edisi keempat ialah Australia dan New Zealand merupakan negara-negara yang bersahabat baik dengan kita dan peribahasa bagai sahabat dengan ular bisa yang bermaksud kalau berkawan dengan orang yang jahat, lambat laun dianiaya juga kita. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini dengan membentangkan berkenaan dengan konteks penggunaan leksikal berdasarkan korpus. Jadi, bagi leksikal yang pertama iaitu leksikal kawan, terdapat dua konteks yang boleh kita lihat, iaitu yang pertama adalah berkenaan dengan konteks sahabat dan juga teman. Hal ini boleh kita lihat berdasarkan contoh, api semasa kecil menjadi kawan, apabila besar menjadi lawan. Contoh yang kedua, terutama bagi anak-anak remaja, apalagi kawan karib yang dirasakan memahami diri mereka. Jadi berdasarkan kedua-dua penggunaan kawan ini, dapat kita lihat bahawa ianya membawa maksud rakan atau kenalan yang mempunyai hubungan yang baik. Selain itu, kita juga boleh lihat bahawa ianya boleh digunakan secara literal mahupun sebagai metafora sebagai kiasan. Hal ini dapat dikatakan sedemikian kerana contoh yang pertama, api semasa kecil menjadi kawan merupakan metafora, manakala contoh yang kedua merupakan penggunaan literal bagi menyampaikan maksud rakan atau kenalan yang mempunyai hubungan yang baik. Konteks yang kedua pula adalah orang yang sama melakukan sesuatu aktiviti ataupun pekerjaan. Jadi di sini saya sertakan dua contoh ayat, iaitu ayat yang pertama dengan panggilan yang digunakan oleh kawan-kawan anda di dalam kelas, dan contoh yang kedua, saya dan kawan-kawan belajar mengaji Al-Quran dan berzanji. Jadi berdasarkan kedua-dua penggunaan leksikal kawan dalam ayat di atas, dapat kita lihat bahawa leksikal ini menadakan hubungan yang tidak terlalu erat atau sekadar cukup kenalan semata-mata, dan ianya juga boleh kita kata sebagai sekadar panggilan dalam menadakan persamaan tingkah laku ataupun keadaan. Jadi hal ini bermaksud meskipun mereka melakukan perkara yang sama, tidak bermaksud mereka menjalinkan hubungan secara erat ataupun rapat.
berbanding dengan ayat yang sebelum ini, iaitu sebagai kawan ataupun teman. Baik, seterusnya saya akan bentangkan pula konteks penggunaan leksikal berdasarkan korpus bagi leksikal sahabat. Jadi bagi leksikal sahabat, terdapat dua juga konteks yang terdapat dalam korpus, dan konteks yang pertama adalah konteks kawan, teman dan juga taulan. Jadi saya sertakan dua contoh, iaitu contoh yang pertama, sejak itu Amila menjadi sahabat dan temanku yang paling akrab. Dan contoh yang kedua, air mata telah menjadi sahabat paling setia yang mampu menterjemahkan kesedihan. Jadi berdasarkan kedua-dua ayat di atas, dapat kita lihat bahawa penggunaan leksikal sahabat ini memberi konotasi positif untuk menadakan peneman yang setia dan utuh. Selain itu, kita juga boleh lihat bahawa ianya boleh digunakan secara literal seperti ayat yang pertama mahupun sebagai metafora, sebagai kiasan dalam ayat yang kedua. Jadi berdasarkan konteks pertama ini, dapat kita lihat bagaimana keadaan hubungan yang diwujudkan dalam konteks sahabat itu adalah lebih erat berbanding konteks yang sebelum ini, iaitu konteks kawan. Dan konteks yang kedua pula adalah sebagai pengikut ataupun murid, yang mana kita dapat lihat dalam dua ayat yang saya sertakan, iaitu yang pertama, dipertahankan hanya sampai kepada 4 sahabat, Abu Bakar, Osman, Umar dan Ali. Dan ayat yang kedua, telah memanggil hantu laut untuk dijadikan sahabat untuk mencari mayat. Jadi berdasarkan kedua-dua ayat di atas, dapat kita lihat bahawa penggunaan leksikal sahabat ini menunjukkan ketinggian leksikal dalam menadakan hubungan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ia juga menunjukkan keakraban jalinan atau hubungan yang diwujudkan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan ayat yang kedua, iaitu bagaimana jalinan hubungan di antara manusia dan juga makhluk diwujudkan. Berbanding hubungan manusia dan manusia, semestinya hubungan makhluk dan juga manusia memerlukan jalinan yang lebih utuh dan juga erat. Okey, sekarang kita akan membuat perbandingan penggunaan leksikal dalam kamus dan korpus bagi leksikal kawan. Penggunaan leksikal kawan dalam korpus adalah sama dengan konteks yang diterangkan dalam kamus. Penggunaan leksikal kawan menunjukkan jalinan hubungan yang lemah atau cukup sekadar berkenalan dan berada dalam keadaan dan perbuatan yang sama. Kawan mempunyai konteks penggunaan yang lebih meluas dan pelbagai, namun penggunaannya dalam korpus adalah sejajar atau hampir serupa setiap satunya dalam menandakan 2 daripada 8 konteks penggunaan yang ada. Jadi bagi leksikal sahabat, antara perbandingan yang boleh kita lakukan berdasarkan penggunaan leksikal dalam kamus dan ke korpus, dapat kita lihat bahawa penggunaan leksikal sahabat dalam korpus adalah sama dengan konteks yang diterangkan di dalam kamus. Ia juga menerangkan bahawa penggunaan leksikal sahabat ini menunjukkan keakraban yang lebih erat berbanding leksikal kawan dalam menandakan hubungan atau jalinan di antara individu. Selain itu, kita juga dapat lihat bahawa sahabat mempunyai konteks penggunaan yang lebih khusus berdasarkan kamus. Namun, ianya menunjukkan variasi yang pelbagai dalam korpus buku bagi menandakan makna jalinan yang akrab dan juga erat. Baik, bagi merumuskan pembentangan kami pada hari ini, kami dapat simpulkan bahawa konteks penggunaan bagi kedua-dua leksikal adalah setanding bagi kamus dan juga korpus. Selain itu, kami dapati juga bahawa leksikal sahabat merupakan subset bagi leksikal kawan. Hal ini menunjukkan bahawa leksikal kawan merangkumi leksikal sahabat, namun tidak sebaliknya. Maksudnya apa? Maksudnya, leksikal sahabat boleh menggantikan tempat leksikal kawan. Namun, leksikal kawan tidak boleh menggantikan tempat leksikal sahabat kerana kedudukan sahabat yang lebih erat dan utuh berbanding leksikal kawan bagi menandakan hubungan di antara individu maupun di antara entiti dengan entiti yang lain. Selain itu, kami dapati juga bahawa leksikal sahabat menandakan kemuliaan yang lebih tinggi tarafnya kerana yang pertama, ianya digunakan dalam menandakan hubungan yang dijalinkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ia menandakan hubungan yang lebih erat di antara individu. Dan yang ketiga, ia juga menandakan hubungan yang lebih erat di antara makhluk. Jadi, berdasarkan pembentangan kami pada hari ini, dapat kita lihat bahawa wujudnya perbezaan di antara leksikal kawan dan juga leksikal sahabat meskipun ianya merupakan sinonim semirip dalam kegunaan seharian. Jadi oleh itu, sekian pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih.